kenapa ada walaun sampai membuat statement dalam media sosial mengatakan bahawa dia boleh bunuh orang DAP dan siapa yang menyokong DAP boleh dibunuh. Ini statement yang boleh dibuat laporan polis. Ya. Dan apa salahnya? Sebab itu saya menyeru kepada kerajaan hari ini. Kalau kamu kata kamu rejim Melayu Islam, apa salahnya kelompok-kelompok yang radikal ini? Beberapa orang Sitro, UMNO, antaranya Papa Gomo, ini sudah tak ini. Bagi saya ini bukan dari ajaran Islam. Patutnya mereka ini disekolahkan, di-training balik, dibuat penjelasan balik, ajar balik Islam tu apa dia. Kalau tidak, kalau kita biarkan, memang huru-hara Malaysia ni. Seolah-olahnya semua yang kalau kita kata okey, siapa yang sokong DAP, yang bersama dengan DAP, walaupun DAP ini hanyalah sebuah parti politik. Sama juga orang menyokong UMNO. UMNO ni adalah sebuah parti politik. Yang berfaham apa UMNO ni? UMNO berfaham nasionalis Melayu. Ya, itu parti UMNO. Jadi kenapa saya kadang-kadang tak faham. Saya menyeru tuan-tuan, kalau adalah pegawai-pegawai agama yang ni saudara tuan-tuan, tolong sampaikan kepada mereka, ambil mereka ni, masukkan sekolah balik, jelaskan balik apa itu Islam, apa itu rukun iman, rukun Islam, jelaskan balik apa itu konsep Islam, apa maksud Al-Quran, apa maksud hadis. Tetapi kalau macam ini, anda lihat ini sangat bahaya. Saya dah sentuh waktu tengah hari tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kempen kita terus jalan, ya. Kempen kita terus jalan. Lihat di sini, saya Azlan pula. So maknanya kalau orang tahu proses dari proposalnya, biasanya proposal itu dibawa dalam mesyuarat kabinet. Kemudian dalam mesyuarat kabinet, selepas mesyuarat kabinet itu dibawa pula ke yes, kena azankan semula, betul. Syaitan dah banyak sangat, syaitan. Okey, dibawa pula kepada postcap. Jadi dalam mesyuarat postcap itu barulah tindakan kementerian berkenaan mengambil tindakan. Jadi tak jadi satu masalah bagaimana macam mana sebuah negara yang walaupun buat negosiasi ke apa, contoh kalau yang paling banyak negosiasi katanya yang melibatkan KDN dan juga Kementerian Pertahanan. Ya, Kementerian Pertahanan ada menteri dia sendiri dan ada pegawai-pegawai dia sendiri yang menguruskannya. Begitulah juga dengan Don Zong ni, nanti kita masa lain kita bincang. Begitulah juga dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi takkanlah semudah itu kabinet nak tipu, ini negosiasi. Jadi jelas bahawa ini bagi saya ini tak masuk akal. Hujah yang sebab itu Muhyiddin Yassin tolong bagi angkat bendera putih, jangan angkat isu itu. Tapi rakyat nak dengar. Sebab sekarang ni dia orang guna habis-habis ni isu 101 ni, ya. Dan kita kena paksa dan desak supaya isu ini didedahkan kepada rakyat semua, semua rakyat. Sekali lagi, apa dia pandangan daripada saudara kita, ya. Terus informasi, yes, insya-Allah. Ini dari Azlan, ya, dari Azlan. Okey. Kadang-kadang dia Okey, kita lihat di sini. Okey, Khairul Anwar Khalid Abbas. Apakah figurnya berubah pula? Walau macam mana pun segalanya telah terungkap di parlimen, menzahirkan kepada rakyat betapa buruknya niat kerajaan perampas mandat rakyat ini. Ini Khairul Anwar punya pandangan, ya.
Berterusan cuba, mandat rakyat ini berterusan cuba memperbodohkan rakyat. Apakah mereka alpa dengan perubahan minda rakyat sekarang? Masih merasakan rakyat masih mudah dipengaruhi. Okey, generally jauh lebih cerdik dari generasi sebelum. Gen Y, Gen Y ini jauh lebih cerdik dari generasi sebelum. Terima hakikat itu. Dedahkan itu segera. Betul, terima kasih. Okey, senarai itu 60 lebih je. Okey, 60 lebih je. Ni Dorsan. Elan Chua, alright. Okey, ini banyaklah ramai dan sebagainya. Okey, terkilan juga Ujang NGO. Terkilan juga Tengku Zafron mengaibkan bosnya dan kawan-kawan pengkhianatnya. Ini di Sarawak ke? Maaf ya. Saya tak tahu sangat bahasa. Okey, terima kasih. Okey. Kita lihat di sini, itu petang tadi tak banyak ada dia punya ni, tapi jelas menunjukkan bahawa kita sudah dapat melihat di situ perkembangannya. Satu lagi yang apa? Kuarantin ini dah kita bahas. Nampaknya ada kesan ya. Okey, kita lihat di sini. Kalau anda ingat lagi ini antara kekacauan ataupun kerosakan Barisan Nasional. Ingat tak kes Isa Samad? Apa kes Isa Samad? Dia gunakan kod, bagus kod, cantik, salam. Tapi dia gunakan kod salam, sepatutnya salam itu apa dia? Sejahtera. Salam tu aman. Salam tu damai. Salam. Tapi, tengok punya jahat mentaliti pemimpin-pemimpin Melayu yang tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada bangsa dia sendiri, tak ada rasa malu. Dia apa? Dia gunakan istilah salam, Isa Samad minta duit rasuah terbongkar di mahkamah. Ini bukan di luar. Di dalam mahkamah dia gunakan. Cuba bayangkan. Ini yang saya katakan tadi. Pemimpin Melayu ni, dia gunakan istilah. Dia gunakan istilah salam lah. Tapi salam untuk rasuah. Boleh ke ni? Gunakan istilah salam, tapi untuk rasuah. Setiap salam berapa nilainya? Cuba anda bayangkan. Sesat tak sesat ni? Setiap salam bernilai antara 100,000 hingga 500,000. Bayangkan tuan-tuan. Sampai begitu sekali. Berjumlah berapa? Betul. Berjumlah 3.09 juta. Nampak? Istilah menunjukkan apa tu? Sebab kalau dia gunakan salam, kalau ada catatan dan sebagainya, salam itu tak ada apa-apa. Jahat lah ini. Sebab itu saya katakan, cara berfikir itu sudah jahat, sudah rosak. Kalau ibaratnya sudah busuk. Otak ni sudah busuk, dah tak boleh pakai dah ni. Otak pemimpin Melayu UMNO ni kena buang, ganti otak lain baru boleh. Ya? Nampak tak tuan-tuan? Ya? Fred Matthews, termasuk yang join ISIS pun ada sudah ramai terkorban di Iraq, Syria. Yes, betul. Itu kerana apa? Kerana pemikiran tersesat. Jadi yang saya nak bincang ini, cuba tuan-tuan tengok. Guna istilah salam, tapi satu salam nilainya 100 ke 500,000 rasuah. Salam ada dosa tak salam? Salam bagus. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Tapi orang yang jahat ni, pemimpin UMNO ni, gunakan istilah itu untuk rasuah. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang berlaku dalam realiti hari ini. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya kata, jadi sebelum Walaun ni dihantar training,
Ya, otak dah rosak. Lebih baik ni YB yang dari pemimpin UMNO yang dah jelas terlibat dengan rasuah, terlibat dengan, sekolahkan mereka. Kalau nak bagi mereka, rakyat ni selamat, sekolahkan balik mereka ni. Baru boleh berubah balik Malaysia dan juga pemikiran orang Melayu ni. Tuan-tuan, kita tak rasa malu ke? Saya kan kadang-kadang saya baca statement-statement macam ni kan, kod rahsia salam. Apa orang bukan Islam tengok? Punyalah. Tengokkan ini dengan janggutnya, dengan ininya. Oh, seperti orang Muslim yang baik. Tapi kamu makan rasuah. Guna pula istilah-istilah macam ni. Aduh. Saya berharaplah kepada kawan-kawan, ya, kepada teman-teman dalam orang PAS yang masih tak nampak lagi ni. Anda cuba tanya dengan fikiran yang terbuka. Kalau kamu nak merasuah pun, kenapa kamu nak gunakan dalam Islam ni? Kenapa? Kononnya dengan istilah yang mulia tu kamu boleh tutup najis yang kamu makan ini. Makan rasuah tu macam makan najis lah. Haram. Jadi pula darah daging. Sebab itu darah daging yang dari makanan haram tu alamatnya apa? Hancur. Yes. Biru tipu negara. Yes. Kena ubah. Ya, kena ubah. Tak boleh. Kalau macam ni tak boleh. Malulah kita, ya. Malulah kita kepada orang yang bukan Muslim. Ya. Gunakan istilah dan sebagainya, ya. Saya tak maulah komen pasal Zondong lagi. Tak apa, nanti kita lihatlah. Cuma Donzong ni. Tapi nampak sangatlah sekarang ni. Dulu mereka putar-putarkan, ya. Sekarang dah jadi macam-macam. Okey, satu lagi kaedah yang kena ingat, ya. Bila saya baca ini, untuk pengetahuan, ini ya, daripada sahabat kita Muhammad Syafiq, ya. Ini istilah macam mana yang dikatakan tabayun. Kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man boleh mengutuk pula driver-driver yang pergi mereka tak masuk pun ke Singapura. Tapi patutnya cek dulu apa salahnya. Tapi dah terlepas, dah malu. Patutnya kita kena jagalah, kita tu ulama, ya, kita tok guru, orang panggil kita tok guru. Kenapa kita nak cerita di depan pengikut-pengikut kita? Tak ada apa, dia kata tak ada. Kalau macam ini, mana ada kluster Khairuddin, tak ada, dia kata. Lepas tu duk salahkan driver. Tak boleh. Cara berfikir macam ni tak boleh diterima oleh rakyat Malaysia, ya. Inilah dianya. Saya melihat ada suatu muhasabah dari saudara Azizi. Saya tengok tadi, saya nak baca. Saya rasa menarik, ya, sebab malam ini kita nak lihat juga muhasabah dulu, ya. Kita kena lihat juga apa dia maksudnya muhasabah yang kita patut ada, ya. Muhammad Azizi, ya. Muhammad Azizi. Okey. Kita kena lihat, ya, beberapa muhasabah ni saya lihat bagus, ya. Kita lihat macam mana muhasabahnya. Macam mana muhasabah kita kena tengok. Ada beberapa muhasabah yang saya kira sangat baik untuk kita lihat dan perhatikan, ya. Okey. Sebentar, ya. Terima kasih, ya. Saya banyak share dengan sahabat-sahabat kita ni supaya kita dapat ini, ya. Okey. Muhasabah ini surat yang ditulis oleh, saya bacakan, ya. Dan mungkin ini ada sesuatu yang baik untuk kita, ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini agak sedikit mungkin jadikan muhasabah kepada semua, ya. Khas buat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarga. Mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim lihat ataupun tim beliau melihatnya.
Ini surat tulisan dari Muhammad Azizi Abdul Aziz. Okey. Semoga di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya tidak dapat menahan diri saya dari memberi komen tentang artikel UMNO ini. Adakah ahli-ahli UMNO ini bertuhankan AAB and Co dan percaya hanya mereka yang boleh memberi rezeki untuk hidup? Beristighfarlah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa dan pemberi rezeki kepada hamba-Nya. Peringatan, hidup dengan wang rasuah yang akan diberi makan pakai kepada keluarga dan menjadi darah daging kepada keturunan anda, maka anda telah menempah tiket ke neraka Jahannam dan menjadi bahan-bahan bakar di dalamnya. Rakyat dan kuasa, masih tidak terlambat untuk membetulkan keadaan. Undi di tangan rakyat. Dengar ya, undi di tangan rakyat. Oleh kerana undi kita mereka berada di jawatan yang selesa dan kaya raya. Kita ada hak untuk memilih dan menghukum pemimpin yang menidakkan mandat rakyat. Kita lihat apa akan jadi kepada mereka bila rakyat menghukum mereka dan membunuh karya politik mereka. Bagaimana beliau, Saudara Azizi menyampaikan ungkapan-ungkapan beliau. Okey. Ada lagi menarik. Saya suka baca ni dan kita ambil pelajaran juga ya. Ambil pelajaran ya. Yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi pasal rasuah yang dilakukan oleh UMNO. Jadi UMNO dengan rasuah ni sudah macam sebati, ya, sudah sebati. Sememangnya inilah terjadi dalam politik negara kita. Rasuah sekali lagi dalam pelbagai bentuk kini tidak dapat lagi dibendung. Selagi dinampakkan manusia di muka bumi ini, selagi itu rasuah akan berleluasa. Pegangan agama tidak lagi dijadikan landasan kepada teras hidup kita ini. Antara sedar atau tidak, kita terlibat sekali merasanya. Tidak perlu diberikan contoh kerana setiap manusia ada otak. Fikiran yang rasional dapat membezakan yang mana rasuah. Malangnya, fikiran kita diselubungi dengan fizikal rasuah. Rasuah yang tak nyata atau tak dilihat dengan mata kasar seperti rasuah kontrak. Yes, rasuah kontrak ni tuan-tuan jangan main-main. Saya dah sentuh itu hari kan. Rasuah jawatan. Rasuah juga. Anda dapat jawatan tapi rasuah. Nanti saya jelaskan lagi. Rasuah hadiah. Hadiah. Hadiah jam lah, hadiah kereta lah, hadiah macam-macam hadiah. Untuk dapatkan sesuatu bagi hadiah. Itu rasuah juga. Ya. Rasuah pelajaran. Ada rasuah pelajaran. Rasuah kehormatan. Ya. Rasuah darjat dan pelbagai lagi yang kita tak dapat bezakan dengan mata kasar. Tuan-tuan bayang. Ini pengalaman kontraktor besar cerita. Sampai begitu sekali ya. Kalau nak dapat projek ini, dia bagi. Okey, you nak projek ni ke? Okey. You nak bajet projek ini. Okey, you tolong buatkan, nanti you ni, buatkan dapur saya. 100,000. Tuan-tuan. Dapur tu rasuah. Jadi rasuah lah kalau dah macam itu. Okey. You nak dapat kontrak ni ke? Projek ini, okey. Boleh tak sponsor saya satu family pergi ke mana-mana? Itu rasuah. Lain pula, yang muda sikit. Okey, saya nak betina apa? Yang makcik-makcik di rumah doa lah, ya Allah abang, semoga abang selamat sampai. Sampai kat sana dia buat cerita lain. Rasuah. Tuan-tuan bayangkan. Parah tak parahnya masyarakat kita ni. Yang kita nampak rasuah duit, fulus. Itu saja.
Mental kita sudah rosak dengan fulus. Sudah tak ada lagi hidayat. Hidayat dah hilang. Tutup. Dia jam ke ni. Yang nampak duit. Sini ni. Macam sini ni tanpa duit. Tuan-tuan bayangkan. Nak dapat hidayat macam mana? Tak dapat hidayat. Nak taufik macam mana? Semuanya fulus. Ini. YB kita sekarang ini kerana jawatan, maknanya YB PN lah tu. Kerana jawatan dan penghormatan mereka sanggup menabur rasuah di merata-rata. Kita ada dapat, nanti saya siarkan ya. Kita share, dengar sama-sama macam mana di Slim River sekarang ni UMNO sedang agih-agihkan fulus. Tambang minyak RM50. Undi pangkah BN, ambil foto, hantar kepada seseorang, dapat RM200. Ini kita nak jadikan pemimpin kita. Tak tahu apa hasilnya. Ini kita lihat kepada personality itu. Apa hasilnya dari rasuah jawatan ini? Dia jadi wakil rakyat. Oh yes YB, tapi YB dari rasuah. Gajinya haram. Ini bukan saya kata. Ini dari Mufti Perak kata. Gajinya haram, allowance-nya haram. Apa? Semuanya haram kalau orang Muslim. Kami pejuang Islam. Kami pejuang Melayu. Pejuang Melayu apa macam ni? Nanti saya dedahkan. Ada videonya. Saya dah ada lah videonya. Ya? Dia cakap dalam telefon, dia RM200. Bayang. Mereka dah buat ini bukan sehari dua. Dah berkurun-kurun. Bertahun-tahun dulu. Itulah permainan mereka. Dulu sampul surat. Sampul surat dulu. Datang ke rumah tu ada je. Kemudian dulu ada juga bagi beras, bagi apa. Lepas tu sekarang ulang lagi. Tapi dulu sekarang tak pakai sampul surat, sekarang pakai transfer. Rasuahnya tu transfer, tuan-tuan. Nampak tak? Ini realiti yang berlaku. Yes, Slim kubu kuat BN. Yes. Tapi kita bukan masalah kubunya. Lantaklah kubu apa pun. Tetapi nak pastikan mereka berkuasa di situ dan menang di situ, mereka rasuah. Ini yang kita tentang. Ini yang kita lawan. Ini yang kita tak mau sebagai rakyat yang merdeka. Sebagai rakyat Malaysia yang terhormat, kita tak mau apa saja bentuk. InsyaAllah besok saya berada di sekitar Slim River. Saya tak mahu bagi tahu di mana. Saya ada orang hubungi saya, telah menghubungi saya. InsyaAllah besok saya akan berada di Slim River dan sekitarnya, dan saya sudah dapat beberapa info sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Jadi saya berharap tuan-tuan standby besok daripada tengah hari sampai malam. Tak tentu lagi. Yang pentingnya saya sampai di tempat sana, saya akan bersama dengan seseorang, dia akan bongkarkan kejahatan-kejahatan ini. Real. Ini bukan diada-adakan. Ini bukan kerana semata-mata Slim River itu ada PRK, bukan. Tapi ini apa yang terjadi dan kesengsaraan rakyat di sana yang ramai orang tak tahu. Besok saya akan dedahkan insya-Allah bersama dengan seorang saudara kita. InsyaAllah, tuan-tuan tunggu. Ya. Saya akan ke sana, jumpa dengan mereka. Okey. Kemudian apa lagi? Dia kata, kerana jawatan, penghormatan mereka sanggup menabur rasuah di merata-rata, bukan rasuah duit, mungkin rasuah jawatan, rasuah kontrak dan pelbagai lagi. Dengan menjanjikan sesuatu secara peribadi ya, kepada orang-orang yang menyokong beliau. Ini. Ya. Itu yang kita nampak. Itu yang kita tidak nampak. Kita buta, kita alpa. Sepatutnya YB tersebut berkhidmat untuk rakyat jelata.
Ya, untuk rakyat jelata. Membantu rakyat jelata bukannya berkehendakkan jawatan di adun atau di parlimen dan memperolehi gaji dari hasil rakyat, kemudian tidak mengendahkan setelah apa yang diperolehi dicapai. Sewaktu dulu apabila seseorang itu menjadi YB adalah kerana jiwa mereka jiwa rakyat. Ni dengar baik-baik para YB ya. Dulu saya juga baru ni sembang dengan seorang saudara saya, saudara Khairul, dengan Kak Pah, ya, terima kasih. Saya terinspirasi juga. Beliau menceritakan bagaimana ayahnya dulu wakil rakyat naik bas tuan-tuan, naik bas. Lalu, tapi beliau walaupun masa itu dia UMNO, tapi dia menjaga kebajikan rakyat. Itu YB yang sebenar. Sekarang belum dapat jawatan lagi, order. Okey, boleh hantar Mercedes. Belum dapat jawatan dan order Mercedes lah. Nampak? Ataupun Velfire sekarang ni. Semua kalang kabut Velfire semua. Ini dah dia. Okey, ni panjang ceritanya ni. Menarik tulisan ni. Saya suka baca ni. Betul. YB dahulu berjuang untuk keamanan, keharmonian dan kesenangan rakyat. Dan demi rakyat mereka sanggup berjuang mempertahankan, melindungi dan memperjuangkan amanah-amanah dari rakyat. Bosan dengan politik Malaysia kini. Asyik-asyik keluar berita orang tuduh itu ini. Apakah rakyat Malaysia sekarang suka dengan situasi begitu? Hari-hari muka surat, hadapan, cerita-cerita pasal PN dan PH yang asyik bertelagah. Ini pandangan rakyat. Ya? Macamlah Malaysia sekarang ni, tempat untuk orang untuk cerca-mencerca, caci-mencaci dan tuduh-menuduh. Penyokong-penyokong kedua-dua parti komponen pula dah macam Samseng. Fanatik sangat macamlah ketua-ketua mereka tu Tuhan. Tak payahlah sampai mencederakan orang lain hanya kerana fahaman politik yang berbeza. Politik itu medan tempat kita untuk mengangkat martabat kita. Bukannya tempat untuk menjatuhkan martabat kita di mata dunia. Ada otak itu, gunakanlah. Mohon lakukan sesuatu tentang hal ini. Rakyat tak perlu pemimpin begini di masa depan. Ini pandangan saudara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Wildfire Petronas. Ya? Nah, ini betul. Ini sahabat saya cerita, saudara Khairul, saya sembang panjang, 2 jam saya sembang. Beliau menceritakan bagaimana wakil rakyat masa itu begitu pentingkan rakyat. Sampaikan, menurut beliau, sampaikan gaji-gaji pun, ya maknanya mereka tak ambil pun gaji itu sebenarnya. Sampai begitu sekali. Tapi nak mencari wakil rakyat yang begitu tu, rasanya tak ada lah. Udahlah, tak ada dah. Maknanya dah jadi sejarah. Dan kita patut mengangkat ni. Patut kita angkatkan tokoh-tokoh wakil-wakil rakyat dulu. Jangan lupakan perjuangan mereka, pengorbanan mereka yang dulu. Dan kita berharap wakil rakyat kita yang dah tua-tua sekarang ni, yang duduk dalam parlimen yang dah macam dah tak tahu apa dah ni, dah kira cuit sana main. Saya perhatikan dia orang ni main. Berhentilah, tak usahlah. Dan arau ke yang daripada Salak ke Pasir Salak ke, yang daripada Muar ke mana ke, udahlah, cukuplah, janganlah. Kalau anda ingin menjadi pemimpin masyarakat, udahlah tu. Okey, itu pandangan saudara kita. Ya, okey, berbalik pada persoalan tadi, muhasabah kita pada malam ini, terutama sekali kepada YB kita ni, jaga baik-baik, muhasabah sungguh-sungguh. Anda diperhatikan oleh rakyat, dan kalau anda menang pun di Slim River ini hasil daripada rasuah, anda menipu diri anda sendiri. Ya, anda betul-betul menipu diri anda sendiri. Dan saya mengingatkan kepada, terutama sekali kepada saudara-saudara di Slim River, anda pilihlah mereka yang terbaik untuk anda. Ya, saya dengar dan banyak laporan masuk mengatakan bahawa ada ustaz-ustaz PAS buat ceramah di masjid mewajibkan
undi Barisan Nasional. Ini tidak benar, ya. Cara mewajibkan sampai begitu tu bukan kaedah Islam, ya. Bebas memilih itu adalah bebas kepada semua orang Muslim ataupun bukan Muslim, bebas memilih. Bebas memilih. Kenapa? Kenapa kamu tak ceritakan, oh sekiranya anda mengundi BN bermakna anda memilih salah seorang daripada mereka yang merompak wang negara? Kenapa tak mau cerita? Kenapa tak mau cerita kepada orang daripada masjid? Pakcik makcik, sebenarnya, nampak? Sebenarnya bila anda memangkah Barisan Nasional bermakna anda bersetuju dengan tindakan pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang telah pun memakan duit rakyat. Berani? Sila. Dan kita, kalau dia tak berani, kita yang kena berani. Kita kena sampaikan kepada rakyat. Sampaikan kepada rakyat. Kalau mereka memilih Barisan Nasional, kalau mereka memilih siapa pun yang bersama dengan perompak penyamu negara ini, bermakna apa? Bermakna kita bekerjasama, ada sahamnya dengan mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Kalau menurut kata fatwa, ini fatwa daripada Mufti Perak. Ini fatwa daripada Mufti Perak. Hasil daripada rampasan kuasa. Ingat, hasil dari rampasan kuasa, gaji ke, allowance ke, apa saja yang ini tu semuanya adalah haram. Ini dari fatwa negeri Perak. Ya, fatwa Mufti negeri Perak. Ahlan wa sahlan wa marhaban, terserah kepada anda, kita sudah sampaikan. Jangan salahkan kami di hadapan Allah nanti seolah-olahnya kita tak sampaikan. Kepada walaun, kepada orang PAS, kepada orang UMNO, saya sudah sampaikan. Terserah kepada anda. Terserah kepada anda untuk mengambil keputusan. Begitulah juga dengan kepada penyokong-penyokong Azmin Ali dan kelompok-kelompok yang sesat larat ini. Ya, Mat Lampir atau siapalah namanya. Terserah kepada anda. Saya sudah sampaikan. Saya adalah saudara kamu. Saya mungkin pakcik kamu. Saya mungkin ayah kamu. Saya sudah sampaikan. Tidak ada sesuatu pun yang saya simpan. Saya sudah sampaikan dan terserahlah kepada anda semua. Allah telah menyebutkan perkara ini cukup jelas dan Mufti Perak telah menyebutkan cukup jelas. Kalau kita lakukan, bermakna kita tanggunglah sendiri. Saya sudah menyampaikan dan saya ucapkan terima kasih di YouTube 1000. Di sini tadi sudah sebenarnya boleh sampai 1000 tapi ada gangguan sedikit. Saya mohon maaf. Sebabnya kalau saya tutup line telefon, tak boleh. Dia orang terpaksa call juga. Mudah-mudahan, insya-Allah kalau ada rezeki nanti saya upkan lagi bahan-bahan apa nama tu. Ya, kita akan upkan lagi pakai apa nama tu, kamera yang lebih canggih supaya tidak ada gangguan, ya. Tidak ada gangguan. Okay? Yes, thank you very much to everybody who supporting me and we should do anything, ya. Insya-Allah. Dan jangan lupa hashtag dedahkan 101. Yes. Kalau yang perlu buat laporan polis, buat laporan polis. Jangan tunggu parti. Jangan tunggu parti. Ini adalah negara kita. Ini parti punya negara. Ini adalah negara rakyat Malaysia. Ini negara kita. Negara kita. Negara merdeka. Dan rakyatnya sudah merdeka. Takut lagi. Takut apa ni? Takut. Apa takut? Takut. Mana boleh takut? Kita sudah kita mesti berani. Itulah maknanya negara yang merdeka dan rakyat yang sudah merdeka. Okey. Sampai di situ dulu. Insya-Allah lawan tetap lawan. Lawan sampai menang. Lawan sampai PN tumbang. Lawan sampai kita tawan semula Putrajaya. Boleh? InsyaAllah. Terima kasih.
Terima kasih semua. Tolong sebarkan hashtag dedahkan101 sampai meletup. Sampai terkeluar semua 101 tu. Mana dianya? Itu yang kita mahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.